Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat apa ni? Saja ni tengah bincang akta hasutan ni. Mai lah tumpah sini. Best sekali. Mai, sekali. Best sekali ni. Oh. Macam mana cerita dah ni? Sekarang ni tengok macam-macam berita yang bukan-bukan dah berlaku ni ha. So hari ni kita nak siapkan satu penugasan kita yang berkaitan dengan akta hasutan 1948 ni. So kita bincang hari ni lah. Jadi macam mana tu? Permulaan dia tu. Kalau tengok pada kes-kes yang berlaku ni ada banyak juga kes. So saya rasa kita perlu bincang lah hari ni. Cantik juga. Boleh juga saya tahu sikit-sikit kan? Ni juga ni. Macam mana tu? Boleh terangkan lebih ni lah kat saya. Akta hasutan ni. Akta hasutan ni, hang tahu tak apa isi dia dalam tu? Akta hasutan ni macam mana? Macam menghasut ke macam mana? Macam ni. Kalau akta hasutan ni kita cuba tanya Cik Wan dulu. Cik Wan dulu biasa dia tahu. Kita cuba tanya dia. Elok. Okey Wan. Cuba huraikan sedikit tentang akta hasutan 1948. Oh, boleh saja, Mai. Okey, ni apa yang saya cari, saya jumpa. Okey. Asal akta hasutan ni ialah merupakan enactment hasutan 1939 yang digubal oleh penjajah British. Akta ini diperkenalkan untuk menyekat aktiviti daripada golongan kiri dan Parti Komunis Melaya. Lepas itu, akta hasutan ini telah disemak semula dan diwatakan oleh kerajaan pada 1969. Akta ini menjadikan ucapan yang mempunyai kecenderungan menghasut sebagai satu kesalahan. Okey, definisi akta ini menterjemahkan hasutan sebagai apa-apa perbuatan, ucapan, perkataan, penerbitan atau apa-apa benda lain yang mempunyai kecenderungan menghasut. Okey, itu je lah yang saya dapat daripada Google lah. So macam mana, Di? Kau faham tak Cik Wan cerita tadi? Susah nak masuk. Tak boleh nak masuk. Okey, macam ni. Apa yang dia ceritakan tu betul. So saya jelaskan lagi. Akta hasutan ni sebenarnya dibuat oleh British pada tahun 1948. Oh, 48. Lama dah lah. Di mana setelah Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan adalah untuk mengengkang penentangan kepada pemerintahan British. Secara ringkasnya, ia mengandungi kesalahan-kesalahan kerana menghasut untuk membangkitkan kebencian dan tak setia kepada raja dan kerajaan. Mana lama dah lah benda ni. Akta hasutan ni sebenarnya dia nak menghasut raja untuk mendapatkan perubahan secara tidak sah. Dan supaya menghasut rakyat ni membenci dengan pentadbiran kerajaan dan menimbulkan perasaan tidak puas hati atau taat setia di kalangan rakyat Malaysia, mengembangkan perasaan permusuhan antara kaum. Di samping itu juga di dalam akta hasutan ni bukan semua kandungan itu dibuat oleh British. Itu semua kita tahu. Terutamanya peruntukan yang penting sekali yang berlaku pada seksyen 3/1/F dibuat selepas peristiwa 13 Mei 1969, iaitu era pemerintahan Abdul Razak Husain untuk mengelakkan berlakunya peristiwa serupa. Mana akta hasutan ni nak membentras daripada rakyat. Perasaan, yes. Maknanya mengelakkan berlakunya, kita sepatutnya mengikut demokrasi. So bila berlakunya akta ni, berlakunya sesuatu benda ketidaksetiaan kepada pemerintahan. Itu yang sebenarnya akta hasutan perlu dikuatkuasakan. Jadi macam banyak kalau ikutkan kat Malaysia ni banyak contoh-contoh dia kan. Kalau kita contoh nak tengok tadi 13 Mei tadi kan. Itu 13 Mei. Itu contoh yang lama lah kan. Lama. So maknanya sekarang ni telah banyak pendakwaan telah dilakukan. Sekarang ni musim COVID, 9 kes telah dihantar kepada Peguam Negara untuk pendakwaan masih dalam siasatan. So banyaklah boleh kita follow pada akhbar-akhbar semasa tentang akta hasutan. Okey, Di. Kita cuba tanya Wan. Dia masih ingat tak yang kes penghinaan dengan Sultan Kelantan ni? Okey Wan, Wan masih ingat tak yang kes satu warga emas menghina yang dipetuang Sultan Kelantan, saya ingat di Facebook. Masih ingat tak kes ni?
saya ingat sebab memang kebetulan saya tengah buat kajian tentang kes tu juga. Nama orang tu ialah Wan Fatul bin Johari, berumur 65 tahun. Dia telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 233 kurungan 1 kurungan A AKM 98 dan kiranya didapati bersalah boleh dihukum di bawah Seksyen 233 kurungan 3 Akta yang sama. Okey. OKM ini dia mengeluarkan 3 kenyataan yang dimuat naik dalam Facebook. Okey ni. Ini kes yang pertama. So kes yang pertama ni dia melibatkan satu warga emas. Dia dikenakan denda dan tak mampu bayar, kemudian dipenjarakan dan tempoh yang diberikan lah. So ada satu kes lagi yang melibatkan satu wanita muda lagi 21 tahun telah memuat naik satu status di Twitter dia. Dia telah menghina kepimpinan negara, iaitu sebab kepada Perdana Menteri. So dia kata-kata dia sebab tu peguam negara terpaksa menipu takut kena bunuh dengan Najib. Bila dia telah menaikkan satu status yang menyakitkan hati ataupun menghina, satu orang telah membuat laporan di Bukit Aman, kemudian telah disiasat dan telah diambil kes dan dikompang, didenda. Ini yang melibatkan nama dia Amalia Ashikin bin Azhar. Dia gunakan dia punya nama Mac Dolce. So macam mana ni? Boleh lah masuk. Okey, so sekarang ni aku ada seorang member. So apa kata kita dengar dia punya pandangan macam mana? Pandangan dia Betul, pandangan macam elok juga tu. Cadangan dan pandangan. Demokrasi memerlukan penyertaan rakyat dalam pilihan raya untuk memilih pemimpin. Ia membenarkan rakyat bersuara terhadap rasa-rasa dan keputusan yang menyentuh kehidupan mereka. Sikap Barat terhadap kebebasan dipengaruhi oleh falsafah individualisme seperti di UK dan Amerika. Sebaliknya di Malaysia, sistem nilainya menitikberatkan kewajipan serta juga hak. Ia menekankan keharmonian keamanan sosiopolitik. Kebebasan merupakan salah satu tunjang utama dalam sistem demokrasi yang dianuti oleh sebahagian besar masyarakat dunia pada hari ini. Kebebasan asas ini merangkumi kebebasan untuk bersuara, berekspresi, berpersatuan, berhimpun dan sebagainya. Namun demikian, kebebasan juga cenderung untuk disalahgunakan terutamanya dalam menyebarkan usul-usul negatif. Polis sentiasa menghormati hak-hak kebebasan bersuara. Tetapi hak-hak kebebasan bersuara ini ada hadnya. Jadi jika ada orang yang melanggar atau melampaui batas hak-hak kebebasan bersuara ini, saya macam mereferi ya. Jadi tindakan akan ditambah. Usaha untuk memberikan pemahaman serta mendidik masyarakat dalam menguruskan kebebasan yang dimiliki dengan baik perlulah dilakukan oleh semua pihak. Secara keseluruhannya, hak kebebasan bersuara dan menyampaikan pandangan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menjatuhkan maruah seseorang, menambah fitnah atau mencemar simbol keagamaan. Negara memerlukan undang-undang untuk melindungi rakyat daripada fitnah jenayah. Undang-undang ini bukan menyekat kebebasan, tetapi ia penting supaya masyarakat hidup aman dan makmur. So macam mana di pandangan yang diberikan tadi? Senang sikit lah kan. Faham, jelas lah. Dia senang faham lah kan. So sekarang ni cadangan, aku ada seorang member lagi. Seorang lagi member? Seorang lagi. So seorang kita cuba tanya pandangan seorang member lagi ni. Pandangan dia. Apa pandangan dia? Okey juga tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Elisa Aila. Saya nak memberikan pandangan dan pendapat bahawa negara Malaysia ni merupakan negara demokrasi yang memberikan peluang kepada rakyatnya memiliki hak kebebasan, di mana setiap rakyatnya mempunyai hak kebebasan untuk bersuara, untuk bersatuan dan banyak lagi. Namun begitu hak kebebasan ni kita kena gunakan dengan sebaik mungkin.
di mana apabila kita memberikan pandangan dan pendapat mestilah tidak melanggar kepada undang-undang hak kebebasan kita tu. Contohnya, kita janganlah timbulkan ketidaktenteraman dalam negara kita dengan hak kebebasan yang ada. Okey, untuk sebabnya di negara Malaysia ni, negara demokrasi bukan semua negara ada. Jadi rakyat Malaysia sangat beruntung sebab menjadi salah satu negara demokrasi yang memberikan peluang kepada rakyatnya mempunyai hak kebebasan untuk bersuara dan memberikan pandangan pendapat. Okey, sekian, terima kasih. Memang terbaik lah. So apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia, jadi kebebasan hak bersuara ni yang aku faham lah kan, yang diberikan oleh perlembagaan kepada rakyat. Jadi rakyat ni kena gunakan sebaik mungkin lah apa kebebasan yang diberikan tu. Sebab apa? Kebebasan bersuara ni juga dia mampu memporak-porandakan rakyat kan. Jadi sekiranya kita guna yang terbaik, apa yang kerajaan bagi kat kita tu, dia mampu meningkatkan ekonomi negara. Betul-betul. Kerajaan pun jadi senang kan, rakyat pun senang. Jadi negara kita aman dan makmur. Itulah kesimpulan yang aku dapat. So alhamdulillah. So sekarang kalau dah Alhamdulillah. faham macam ni, sesalah masalah tetap Aktah Hasutan 1948. Itu saja.